Ada orang request saya untuk buat penekan tat yang boleh tekan sekali banyak. Sekali tekan, 12 tat siap macam ni. Disebabkan saya rasa menarik, saya pun terimalah request dia. Dan penekan tat tadi tu saya jual pada harga 1,600. Macam mana saya set harga 1,600 tu? Kenapa tak 1,500 ataupun kenapa tak jual 1,000 saja? Ataupun kenapa tak jual 2 kali ganda bahan semata kan? Kenapa? First kita tengok dia punya proses macam mana nak buat. Saya mulakan dengan design 3D. Yang praktikal punya design 3D lah, bukan sekat nak cantik je. Contoh dekat bahagian penekan ni saya boleh basuh dan pasang balik secara magnetik. Ada shaft, ada rod aluminium dan ada barang yang saya gunakan 3D printer saya. Pakai polimer lah, plastik. Dalam 24 jam saya print dan ini result dia. Akhirnya siap. Okey, bila sekali kita tekan dapat 12 start terus. Saya jangkakan alat ni akan memendekkan masa production sebanyak maybe 2 ke 3 kali ganda. Daripada proses yang korang tengok tadi, saya boleh kata kos yang diperlukan dalam RM300. Ini kos bahan mentah saja, RM300. Maybe kalau masuk elektrik yang gunakan, bolehlah kata RM300 lah. Maybe ke 350 itu. 300 ke RM350. Itu kos bahan mentah. Kenapa saya tak kali je 2? 350 kali 2 dapat RM700 dan jual pada harga RM700. Anggap 350 sebagai upah saya. Tak boleh, sebab kita kena ambil kira beberapa benda lain. Saya kena kira masa mesin saya bekerja, software yang saya gunakan, maybe dalam 200 setengah dah tambah. Itu dah RM600. Sekarang kepakaran saya pula. Berapa saya nak bayar kepakaran saya ni? Kepakaran di mana saya design 3D, bukan design nak bagi rupa saja, nak design benda yang praktikal, engineering punya design. Lepas tu saya kena try bertukang, pasang, eksperimen, test. Okey, saya boleh teruskan design. Kalau tak okey, saya kena modify design. Itu semua perlukan masa, di mana masa saya gunakan kepakaran saya. Bila kita cerita bab kepakaran kita ni, berapa lama kita nak charge orang untuk kepakaran kita kan. Biasanya kita kira untuk mudah lah, kita kira based on jam. Berapa jam kita perlukan untuk buat projek ni. Tengok cleaner, orang yang bersihkan rumah biasa-biasa, harga dalam maybe yang kemas gitu-gitu je, dalam 1 jam kita bayar dalam RM20 untuk kemas rumah kita. Lipat baju, basuhkan pinggan, susun situ sikit, sana sikit, mop lantai, benda macam tu kan. Sejam dalam RM20. Kalau upah untuk memandikan mayat, lebih kurang lah, masa lebih kurang macam tu, dalam 45 minit ke sejam macam tu nak mandikan mayat kan. Orang yang mandikan mayat ni biasa kita upah dalam 100 setengah hingga ke 300 ikut tempat. Kalau kepakaran yang kita jual tu adalah proses design 3D, proses kita prototype sesuatu, engineering punya projek kan. Benda ni memerlukan engineering punya knowledge dan skill. Kena ada pengetahuan tentang 3D printing, material yang kita nak gunakan. Korang rasa bayar tu adakah setaraf dengan orang yang bersihkan rumah, cleaner saja, ataupun orang mandikan mayat dalam 100 setengah ke 300 sejam? Untuk buat benda ni, korang rasa skill yang diperlukan lebih banyak ke lebih sikit? Kat situ kita boleh decide harga. Sebab benda ni adalah subjektif juga. Ada orang nak charge 1 jam dalam RM300. Ada orang nak charge masa dia 1 jam RM500. Kalau dia berjaya untuk yakinkan orang tu bayar RM500 kat dia untuk 1 jam dia, tak boleh buat apalah. Tapi untuk kes ni, saya just charge masa saya, di mana saya spend kepakaran saya semua tu untuk menjayakan, untuk buat produk ni. Saya charge dalam 1 jam RM100. Saya spend untuk projek ni maybe dalam 10 jam. Bukan satu hari tu 10 jam saya terus lah. Sebab saya buat content education. Dalam masa sama, ada masa free sikit, saya spend sejam sikit untuk buat benda ni. Saya spend sejam, tak siap lagi. Saya kena spend dalam 2 jam. Lepas tu kan sambung buat kerja lain.
Lepas tu malam sebelum tidur saya spend sejam lagi, dah 3 jam. Lepas tu saya spend masa untuk cari barang-barang yang diperlukan ni, masa bekerja saya juga. Lepas tu saya print gunakan 3D printer, tengok test tak jadi, saya redesign balik. Proses tu semua maybe dalam lebih kurang lah 9 ke 10 jam saya spend masa saya. Kalau saya charge 1 jam dalam RM100, 10 jam dah RM1,000. Jadi RM1,000 untuk charge saya, ini dalam 600 kos, 1,600. Situ saya dah nampak base harga saya. Tapi sebenarnya bukan finalize benda tu. Kita kena compare pula harga kita tu dengan harga pasaran. Sebelum sambung, Yayasan Ikhlas sekarang ada projek bina sistem air bersih untuk kawasan pedalaman. Sebenarnya ada lagi orang Malaysia yang tak ada akses air bersih. Jadi saya nak ajak korang untuk join Yayasan Ikhlas ni. Bagi sumbangan sikit untuk support, supaya kita boleh bantu orang pedalaman yang tak ada akses air bersih ni. Saya akan letakkan link dekat description. Jom sambung. Contoh, penekan tab manual harga dalam RM8. Bila kita buat sistem untuk memudahkan kita tekan secara manual tu, dalam RM80 kali 10. Untuk tekan sekali banyak, dia dah start kena guna alloy tau bagi kukuh. Tapi yang ini still guna hinge lagi lah. Perlukan tenaga yang banyak untuk tekan. Harga dalam 500 ke 700. Untuk memudahkan tekan, kita kena gunakan tuil macam ni. Kalau guna tuil, satu je dah 200 lebih. Kalau manual tekan tadi, kita dapat satu dalam RM80. Sekarang kita tengok pula produk saya. Saya menggunakan tuil untuk kita mudah tekan. Tak perlukan daya banyak, boleh tekan dengan kuat. Saya gunakan dua shaft kiri kanan supaya dia boleh meluncur tolak ke bawah dengan cantik, dengan tepat. Campur pula saya punya penekan doh tat tu boleh buka dan pasang balik secara magnetik supaya kita mudah nak servis basuh ke apa. Lepas tu saya boleh tekan sekali 12 pula tu. Kalau satu pun dah 200 lebih, ini 12. Kalau saya tengok scale harga pasaran, saya boleh jual produk ni dengan harga lebih RM2,000. Jadi bila saya letak harga RM1,600 tu, boleh kata below market lah. Below market price. Sebab saya tak jumpa pula yang jenis ini. Sebab ini custom kan. Saya tak jumpa lah jenis yang khas untuk 12 ni, tekan 12 ada kat pasaran, saya tak jumpa. Jadi saya boleh confident kata yang harga RM1,600 saya letak pada produk saya ni tidak mahal. Dan satu lagi saya boleh pertimbangkan adalah dia punya impact. Sebab ini produk untuk bisnes. Jadi saya bisnes, saya jual produk pada orang bisnes, B2B punya bisnes kan. Jadi apa impact saya punya produk ni pada bisnes orang tu? Kalau sebelum ni orang tu tekan satu-satu, lepas tu dia potong, dia tekan, dia potong, bagi dough tu keluar apa, yang lebih-lebih dough tu dia buang kan. Kalau tekan-tekan macam tu, dia nak produce dengan banyak, maybe dia perlukan dalam 3 orang bekerja untuk menekan semua benda tu. Maybe sebulan orang ni bayar 1,200 untuk orang yang kerja tekan benda tu. Contohlah, saya pun tak tahu apa bayar gaji. Anggaplah 1,200. Jadi kalau 1,200 sebulan, dia bayar 3 orang, sebulan dia dah spend dalam 3,600. Jika produk saya ni berjaya mengurangkan tenaga kerja yang diperlukan, contoh kalau bila pakai je benda ni, satu staff boleh buat tekan tat ni macam 3 orang staff. Daripada sebulan dia bayar 3,200, sekarang dia dah bayar 1,200 saja sebulan untuk tekan benda ni. Dengan dia spend 1,600, di mana harga tu lebih sikit daripada dia bayar satu staff sebulan, dia boleh jimatkan tenaga kerja dan boleh reduce cost dia 2,400. Contohlah, ini contoh tau. Jangan kata ini dia punya bisnes macam tu, saya tak tahu. Jika impact produk kita tu relevan dengan harga, jadi harga kita okey. Dan saya boleh kata produk saya ni kalau menepati apa yang saya kata tadilah, dia boleh reduce cost staff dengan banyak, boleh produce tat dengan lebih banyak, lepas ni jual lebih banyak, untung lebih banyak. Saya boleh kata produk saya ni 1,600, harga dia murah. Jadi sekarang saya dah tahu dah saya ni dekat mana, produk ni harga dia dekat mana. Saya boleh tinggikan sikit kalau saya nak, ataupun saya boleh stay sahaja. Yang penting kita kena tahu harga bukan tetap. Kita boleh modify bila-bila masa. Mungkin lepas ni saya nak tambah function lain kan, function kelebihan lain pada saya punya tak pressure ni, jadi saya tambah sikit harga. Lepas ni saya boleh tahu kaedah yang boleh memudahkan proses saya untuk buat benda ni. Jadi saya boleh kurangkan sikit harga dan naikkan volume. Nampak? Dia boleh bertukar-tukar harga tu ikut keadaan, ikut teknologi, ikut tenaga kerja, ikut scale. Ada banyak variable. Tapi secara basicnya, nak tentukan harga produk ataupun servis, bolehlah ikut apa yang saya dah share daripada awal tadi. Alright? So tu je lah. Saya harap saya punya perkongsian ni bermanfaat. Saya nak ucapkan terima kasih pada geng Patreon saya ni.
Kalau nak tengok banyak lagi konten education yang menarik dekat Berani Buat, boleh pergi ke YouTube channel Berani Buat. Ada banyak video kat situ. Playlist saya bersepah. Okay, jumpa dalam next video. Assalamualaikum.